Dalam 60 minggu lepas, kita telah belajar tentang kalimah Al-Quran. Ya. Al-Quran. Dalam kalimah Al-Quran tu ada fi'il, betul tak? Ada isim, betul tak? Dan ada haraf. Ya, ingat. Saya tak nak bagi contoh lah, just nak beritahu saja bahawa kita telah belajar dan kenal dalam Quran. Saya boleh bagi mereka 95% lah mengenali haraf, isim dan juga fa'il dalam Al-Quran. Ya. Okey. Dan kita juga mengenali dalam Quran fa'il, ya. Ya, ada fa'il sahih, betul tak? Ada fa'il mu'tal. Kita kenal tu. Sahih yang tidak ada alif wa ya, sama ada di kepala. Kalau sebut kepala tu faham lah? Di fa, di tengah, di ain ataupun di lamnya. Okey. Jadi jangan pula anda tak kenal setelah 50-60 kali belajar fa'il sahih. Ya. Dan juga fa'il mu'tal, iaitu fa'il yang mana salah satu dari 3 huruf asas itu ada alif, waw atau ya. Ingat tu? Okey. Dan anda juga telah belajar fa'il sahih ni ada beberapa bahagian. Ada tu nama dia sahih salim. Ya. Okey. Dan yang kedua dia panggil sahih mudha'af. Mudha'af tu sebut mudha'af. Okey. Yang ketiga dia kata sahih mahmuz. Kalau setiap kali kita baca Quran, kita tahu itu sahih, cukup bagus. Tahu pula dia itu sahih salim, lagi bagus. Kita tahu pula itu sahih mudha'af. Ingat, tidak ada mu'tal mudha'af. Sahih mudha'af lagi bagus. Dan kalau kita tahu pula itu sahih mahmuz, lagi bagus. Hebat kita. Hebat kita. Hebat kita. Betul. Katakan hebat kepada diri sendiri. Balik nanti beli apa yang suka makan. Kerana saya hebat. Sebab jarang kita puji diri sendiri. Ya, jarang diri sendiri. Ya. Kalau salim ni sebagai contoh zahabah. Ingat, bila kita nak buat contoh dalam pembelajaran, kita selalunya buat contoh fi'il madi. Boleh? Asal. Di bawah ganti nama huwa. Kerana dalam tu ada orangnya, iaitu huwa. Okey? Kenapa anda semua boleh mengangguk dengan bagus? Sebab dah faham. Ya. Dulu macam tu je. Pasal sekarang ni dah ada asas lah. Yes. Okay. Kenapa dia ni sahih? Kerana tidak ada alif wa ya. Okey, faham? Tapi bolehkah kita kata dia ni mu'tal? Tak boleh. Sebab tak ada alif wa ya. Tapi dia ni bukan mudha'af. Bukan mahmuz. Tetapi salim. Sebab dia tidak mudha'af, tidak mahmuz. Dia nama dia salim. Salim ni maknanya selamat daripada mudha'af, daripada mahmuz. Yang mudha'af ni kalau kita kata tabba. Tabba ni mudha'af. Ya, sebab ada tasydid. Okey, ada double. Asal dia tababa. Okey? Asal dia tabbah. Tabbat syada abi lahabin wa tabb. Tabbah. Okey, kita kata dia sahih. Sebab dia sahih, sebab dia tidak ada alif wa ya. Tapi kita tidak boleh kata dia tu salim sebab dia ada tasydid. Tasydid ini nama dia mudha'af, double. Mudha'af ni maknanya dia double. Ya. Double apa? Apa yang double? Dia double ain dengan lam. Ain
dan lam double same letter. Same letter. Tabba. Ya, dalam Quran tabba. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Okey? Okey. Mahmuz. Mahmuz ni bila mana setiap 3 huruf ni ada hamzah. Mahmuz ni artinya berhamzah. Okey? Berhamzah. Daripada hamazah. Mahmuz berhamzah. Boleh? Boleh faham ni? Berhamzah. Ya? Bukan gajah pula jangan. Itu gelaran gajah kot. Dah makan lemam tu Mahmuz jadi gajah lah. Macam nanti. Okey. Gajah okey. Tak apa. Mahmuz ya. Mahmuz ni daripada hamzah. Hamzah Mahmuz. Okey. Seperti akala. Bila salah satu dari 3 huruf ini ada hamzah, maka kita kata fi'il ni mahmuz. Tapi mahmuznya di pa. Mahmuznya duduk di pa. Di pa ni huruf pertama. Boleh? Okey. Boleh? Di pa ya. Awak tak faham. Okey. Ataupun sa'ala. Ini mahmuz juga. Tapi mahmuz dia di ain. Di tengah. Ataupun di tengah ya. Di tengah. Okey. Kita tak boleh kata dia ni salin. Kita kata dia mahmuz. Sebab dia ada hamzah. Tapi hamzahnya di tengah. Okey. Ataupun pernah tak kita dengar perkataan ja'a? Apa makna ja'a? Dia telah datang. Isim datin, itu ada tanwin. Ada. Makan manis sikit. Kek yang saya bawa tu boleh mengingatkan ingatan. Okey. Ini kita belajar tentang fa'il. Ja'a. Kalau macam ni, ja'a ni, ini kita kata dia mahmuz. Kalau macam ni, dia mahmuz, nama dia mahmuz nakis. Ingat tak nakis? Pernah dengar tak perkataan nakis? Nakis ya. Nakis ya. Tak apa, berpuluh kali pun tak apa. Okey. Kalau ini dia panggil mahmuz ajwaf. Ajwaf tu artinya tengah, jaufnya, rongga. Ya. Kalau yang macam ni dia panggil mahmuz apa dia? Mahmuz gajah. Ya. Mahmuz salim. Mahmuz salim. Ya. Okey. Salim tu maknanya sejahtera. Okey. Mahmuz ya. Salim, ajwaf, nakis. So, anda semua sudah belajar ni. Ya, sudah belajar ni tentang fi'il. Okey. Ini hari ni kita nak 1 hour ni ulangan. Ya. Bila anda belajar ini, anda juga telah belajar mu'tal. Mu'tal ni setiap kata perbuatan yang ada huruf ilah. Boleh? Huruf ilah. Kalau huruf ilahnya di awal, wajada, di awal. Apa dia huruf ilah dia? Di mana duduk? Di kepala. Di kepala ya, di kepala. Jadi ini kita kata mu'tal salim. Sama dengan ni. Okey? Di kepala ya. Okey, Jadi kalau mu'tal di kepala, di pa, di huruf pertama, dia ada 3 huruf, maka nama dia mu'tal salim. Ataupun kita kata tam, sempurna. Ya. Boleh teruskan? Okey. Ini ulang kaji tau. Jangan ada nampak macam lesen pertama je. Ini okey. Itu dah boleh ramal tu. Kalau sekiranya
huruf illah dia di tengah-tengah seperti qala. Apa makna qala? Apa makna qala? Dia berkata, katalah dia berkata. Kalau katalah tu kul. Dia berkata, dia berucap, dia bersabda. Dia Allah berfirman qala. Ini huruf illah dia di tengah. Kita kata mu'tal ajwaf. Okey? Ajwaf. Jadi bila kita buka Quran, wa wajadaka dhallan fahada. Wajada tu mu'tal. Mu'tal saling. Faha. Ya? Mu'tal tu ada huruf illah. Ya, mu'tal ni dia ada huruf illah. Alif, waw, ya. Ini ada tak alif? Ada tak huruf illah? Ya. Ada huruf illah salah satu dari 3 huruf tu. Huruf mat. Orang tajwid kata huruf mat. Tapi dalam kelas ni tak main tajwid. Oh, tak ada saya group. Tak ada itu. Saya mengajar di satu kelas di Seremban. Bila saya sebut contoh ma'arif ustaz, dia duk kacau ma'arif ustaz. Lepas tu bila buka lagi ikhfa hakiki ustaz. Buka lagi betul, kebakaran dia. Akhirnya saya letak kat belakang, ikhfa semua letak kat belakang. Ada nama ni kan. Okey. Tak apa, saya gurau je tu. Biarlah bagus kan dia dah cuba apa tu apply. Dia tak tahu ikhfa hakiki tu dalam surah jadi apa. Dia tak tahu mak wajib mutasir tu dalam surah sebenarnya. Tak mak wajib tak? Mak wajib. Jadi ya. Besok kita akan belajar kaitan antara tajwid dan saraf. Sekarang ni belum belajar lagi. Okey. Jadi anda besok bila baca seronok orang. Ini orang tajwid, ini orang nahwu. Kalau baca laju sikit, ini mesti mu'tal punya orang. Okey. Kadang-kadang dia duduk di nawa. Apa tu? Ni sa'a. Sa'a aja, sa'a. Sa'a ni artinya bersungguh-sungguh. Macam kita se'e kan? Se'e, ya? Bersungguh-sungguh. Se'e tu as-sa'yu baina Safa wal Marwah. Maknanya bersungguh-sungguh antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Tak boleh begitu je pergi Bukit Safa. Kan? Dia kena sampai setengah tempat dia kena lari. Lari kan? Jadi gitu. Kalau macam tu je tak ada orang sakit. Kan? Orang gauk. Orang gauk ni apa sebab punca gauk? Udang. Maka udang kalah. Tapi orang gauk ni bila dia jumpa udang, dia kata dia pilih udang dulu. Sebab udang susah dapat, gauk senang dapat. Gauk. Ada dulu saya buat kelas di Seremban. Saya buat kelas di Seremban. Dia pun pegang kaki dia. Tak sindi aku. Bila dia keluar, betul-betul dia kena gauk. Jangan makan banyak. Okey, di sini huruf illah dia adalah ya dan di akhir. Jadi bila di akhir, nama dia nakis. Nakis. Ini nama ni kita kena faham dalam Quran. Nanti orang tanya apa dia fi'il mu'tal nakis tak tahu. Ingat tulis besar-besar dekat peti sejuk tu. Ya? Besar-besar tulis jadual ni. Okey, tuan-tuan, bila kita tengok apa tu kadang-kadang tuan-tuan dia ada double nawa double tak huruf illah double tak wa dan ya double lah betul double double jadi kalau double ni kita kata lafif cuba sebut lafif macam kuih lapis tu kan itu asalnya dari lafif ni kuih lapis tu yang macam bangunan tu mesti minggu depan ada orang yang buat tu. Pasal Ustaz dah sebut nama, Kak Bibah mesti buat tu. Lafif tu double. Double dia ain dengan ya berturut-turut. Bereka-reka. Dekat-dekat tak? Dekat-dekat tak? Sama ada dia dekat di sini dengan sini ataupun sini dengan sini. So dia double ni berturut-turut. Ain dengan lam
Dekat-dekat. Jadi kalau bentuk teruk dia panggil lafif makrun. Ya. Lafif. Ya fa. Lafif. Bukan lafif, lafif. Cuba sebut lafif. Makrun. Makrun tu dari korin, kawan rapat. Jadi berturut-turut. Jadi kalau anda boleh kenal, kita setiap bulan kita pakai perkataan dia ni, nawaitu saum Ramadan. Betul tak? An adai fardhi Ramadan. Nawaitu saum Ramadan. An adai fardhi Ramadan. Kita niat kan? Dalam Quran ni banyak ni. Nawaitu ni banyak. Ya, perkataan nawa ni banyak. Okey, satu lagi yang last one. Huruf ilah dia 2. Double. Tapi in between dia dipisahkan. Waqa ni maknanya prevent. Prevention better than cure. Isim dia wiqayah. Waqa artinya menjaga. Ya, kita jaga makan kita sebelum tiba penyakit. Ya tak? Okey, jaga makan sebelum jaga penyakit. Jaga makanan sebelum datang sakit. Waqa ni fi'il mu'tal, lafif tak dia? Double tak? Tetapi dia tidak berturut-turut. Dia kita kata mafruq. Mafruq qaf. Berpisah. Berpisah. Ya. Berpisah. Okey. Jadi tuan-tuan, kita telah belajar ini adalah bentuk fi'il sahih dan mu'tal. Jadi anda telah belajar sebelum ini, anda telah belajar lebih kurang 15 tajuk kecil sebelum sampai ke sini. Saya tak? Kalau saya bentang semua ingat. Kalau tak ingat pun mungkin orang yang masa tu tak datang. Daripada sini tuan-tuan, ni daripada sini, tuan-tuan belajar tak? Tuan-tuan belajar tak fi'il madhi mudhari' amar? Ya. Madhi mudhari' amar. Tuan-tuan belajar tak? Bab fi'il, bab 1, wazan 1, bab 1, belajar tak? Wazan ada 3, bab ada 6. Belajar ke belum? Okey. 15 semua. 15 semua. Dan belajar tak? Fi'il ada muzakkar, ada muannas. Belajar tak? Ada tak? Ada fi'il lelaki, fi'il puan? Ada tak? Okey. Sabarlah. Kejap lagi adalah. Ada tak fi'il mufrad? Ada tak fi'il musanna? Ada tak fi'il jamak? Belajar 15 semua. 1, 2, 3, 4. Ada 11 lagi. Dah belajar dah. Tapi lupa. Biasalah. Belajar lupa. Yang tak lupa take recorder. Yang ni tak lupa kamera ni. Semua dia rakam betul-betul tak? Okey. Tuan-tuan belajar tentang apa tu sebelum Sahih Mu'tal ni, kita belajar tentang fi'il apa tu sulasi, rubai dan khumasi. Belajar tak? Yes. Ada 10 lagi. Ya? 10. Okey, satu orang sebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Sebut yang tak ada di sini. Satu lagi mabni dan mu'rab. Ada tak fi'il mabni mu'rab? Yes. Apa nama mabni? Tak berubah. Mu'rab berubah. Apa lagi? Ada tak fi'il marfu'? Ada tak fi'il mansub? Ada tak fi'il majzum? Bila sebut okey. 2, 4, 6, 7. Lagi
Lagi berapa lagi? 8. Sebut aja. Buka-buka tadi. 15 semua. Nak sampai ke sini 15 semua. Ada tak fi'il mujarrad, fi'il mazid? Ni fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Mujarrad ini yang 3 huruf, mazid yang 5 huruf, 4 huruf ke atas. Mazid tambahan, mujarrad asli. Apa lagi? Okey, tak apa, salinlah ni. Okey, sebab kita ada lagi yang sedang menunggu tu, 2 stesen lagi, isim dan haraf. Okey. Okey. Ya. Bukan, ni pinjam. Pinjam. Pinjam sambungan tu. Jadi we have learned all these topic. I calculate 15 altogether before we reach this topic. Correct or not? Either you remember or not, it is up to you. Because kita ni bukan Imam Bukhari kan. Recall balik Okay. So anda punya duty 2, 4, 6, 8, cari 7 lagi. Daripada ni, cari 7 lagi. Okey. Sekarang anda sudah kenal apa dia ciri-ciri fi'il berasaskan kepada sahih dan mu'tal. Lepas tu anda kenal 15 topik kecil yang saya bagi ni baru 8. Okey? Kenal. Jadi this is what we call understand the lesson through topics. You cannot talk about nahu without knowing all these small topics. Understand not? Ini bercakap bahasa Arab dan bahasa orang putih ni kan. Maknanya inilah dia ilmu. Inilah dia ilmu. Ilmu ni berbentuk topik. Kalau kita tak faham topik-topik ni, bagaimana kita nak faham Al-Quran the whole? Kita tak boleh tengok Quran sebegitu saja tanpa tengok topik. Jadi dia kata understanding Nahwu and Saraf with topic. Ataupun dia kata notional approach, pendekatan topik. Pendekatan approach topik. Notional approach. Okey, ni nama dia notional. Okey. Ini satu kaedah. Ini yang kaedah orang belajar di England. Dia mesti belajar topik. Bila you talk about fi'il, this is topic, but big topic. This is another big topic. This is another big topic. Under this big topic, we can learn 3 months. 3 months. But dalam sistem pondok, dia orang belajar sampai belasan tahun. Dia belajar ni, topik-topik ni dia belajar. Tapi kita dah pergi dalam masa yang ke-60 ini. Okey. So sekarang kita pergi pada isim. Okey, isim ya. Bila saya kata, saya tanya jawab yes or no Okey. Kita lihat isim. Now. Kita akan guna dalam masa tak sampai setengah jam lagi. Kita ada 1 hour untuk ini. Isim ya. Anda sudah kenal isim? Tak? Kenal isim. Dalam Quran kenal isim. Anda kenal isim tu berbaris depan, betul tak? Marfu'. Ya? Kenal tu? Betul tak? Okey. Dan isim tu berbaris atas, mansub. Betul tak? Siapa sebut mansub? Dan isim tu berbaris bawah, majrur. Kenal dia ni. Okey. Kalau marfu', tanda dia tanwin macam Muhammadun. Betul tak? Itu marfu'. Ya? Ataupun alhamdu. Itu marfu', kan? Ataupun al-muslimani, ini marfu'. Ataupun al-mu'minuna, ini tanda-tanda isim marfu'. Dan ada lagi tanda lain. Ya? Boleh? Saya maksud.
Dan kita juga telah belajar isim marfu' ada 8 sebab. Tengok jadual 114. 8 sebab. Kita dah belajar. Ya. Pak Nik nanti Ustaz sediakan jadual. Semua dia orang ni ada file. File ni bolehlah kongsi-kongsi. Yang jadual tu dah siap nanti Ustaz bagi. Ustaz bagi jadual. Okey. Okey. Pak Nik kena declare kepada kita ada apa-apa pangkat. Macam saya di satu tempat tu, saya dok panggil dia Pak-Pak juga, tapi nya Datuk Seri. Akhirnya tukar jadi Pak Datuk Seri. Macam saya. Okey. Okey, isim mansub sama ada dengan tanwin Muhammadan, okey, ataupun alhamda. Ini isim mansub. Okey. Ataupun almus lima ini mansub, ataupun almus limina ini tanda mansub. Ada 12 sebab. Okey? 12 sebab ya. Jadi, bila anda kenal isim ini, barulah kita boleh belajar tafsir dalam Quran. Yang hari ini majoriti orang belajar tafsir, dia tak tahu. Yang tahu hanya ustaz. Dan ada juga yang tidak tahu nahwu dan saraf bila mengajar tafsir. Jadi macam mana? Sedangkan syarat utama untuk mengajar tafsir mesti tahu ilmu nahwu dan saraf. Itu syarat utama. Dan bila anda mengetahui nahwu dan saraf, itu satu syarat untuk menjadi orang alim sudah ada. Teruskan perjuangan anda untuk menjadi orang yang betul-betul wibawa dalam ilmu agama. Okey. Muhammad majrur berbaris bawah seperti Muhammadin ataupun alhamdi. Ya. Ini sama. Al-muslimaini. Ya nun. Ya ni al-muslimina. Ini betul. Ini ma ini mina. Ini ma ini mina. Tanda dia. Ya. Ataupun kita kata sebabnya ada 3. 3 sebab kenapa isim berbaris di bawah. Okey, boleh setakat ni boleh? Okey. Jadi bila anda jumpa dalam Quran baris depan marfu'. Sebabnya 8. Bila jumpa dalam Quran mansub sebabnya 12. Bila jumpa dalam Quran majrur sebabnya 3. Okey, daripada sini anda ada 23 tajuk kecil yang telah anda belajar sebelum sampai ke sini. Cuba cari 23 tajuk kecil. Cari di rumah. Salah satunya muzakkar muannas. Betul tak? Yang kedua mufrad musanna jamak. Betul tak? Yang ketiga mabni mu'rab. Yang keempat mana banyak dia dengan isim? Fi'il dengan isim. Isim banyak. Dia fi'il 15 aja. Sebelum sampai situ, carilah 23 kurang-kurang tu. Lebih lagi pun ada. Yang besar-besar 23 saja. Isim, bab isim yang anda kena belajar. Isim apa tu? Ya. Mausuf. Isim isyarah. Isim zaman, isim makan. 23 semua. Jadi ini tugas mencari. Ya, minggu depan bawa bawa. Okey. Okey, sekarang kita pergi kepada haraf. Ada lagi 10 minit. Haraf. Ingat, haraf ialah kalimah-kalimah yang ada makna sendiri tetapi maknanya tidak bermakna kalau dia tidak bercantum dengan orang lain. Siapa dia orang lain? Fi'il dan isim. Ya, kita ambil contoh perkataan contoh haraf ni ala. Ala ni artinya di atas. Kalau ala saja seorang-seorang tak ada makna. Kalau kita kata alal bait dia memberi makna di atas rumah. Itu maksud ala ya, ingat ya. Okey. Dan ingat tak?
Haraf ada yang bekerja, ada yang menganggur. Ya, unemployed. Dia tak ada pension Okay, kita ada lagi 7 minit. Sebelum kita nak pergi pada tajuk baru. Tajuk baru kita betul-betul. Okay. Now we are moving to haraf. One of 3 words in the Quran. Haraf ya. Okay. Okay. Haraf. Haraf ada terbagi pada haraf ialah huruf-huruf yang terdiri dari huruf hijaiyah yang ada makna sendiri tetapi makna dia tidak berguna kalau tidak bercantum dengan orang lain. Sebagai contoh B. B ni huruf ba tapi makna dia dengan. Betul tak? Ya. Li ni huruf lam. Makna dia bagi. Barisnya bawah. Okey. Okey. Apa lagi yang satu huruf? Ya. Ya. Ka ni baris atas satu huruf artinya seperti. Okey. Kadang-kadang dia ada 2 huruf. La haraf juga 2 huruf. Tapi makna dia tidak ataupun jangan. Okey. Ada 3 huruf. Ala artinya di atas. Ya. Ada 4 huruf. Apa dia 4 huruf? Ingat lagi tak? 4 huruf. Izma ni tatkala 4 huruf. Cantik bagi nama anak cucu ni. Dan ada 5 huruf. Lakin. Nah, ini 3 huruf. Ini 5 huruf. Jadi haraf ada 1 huruf, ada 2 huruf, ada 3 huruf, ada 4 huruf, ada 5 huruf. Jadi haraf-haraf ni dia tidak akan memberi makna kalau dia tidak bercantum dengan perkataan lain selepas tu. Okey, setakat ni boleh? Ni cepat ni. Tapi sebab ini reference kan. Cepat ni. Okey, boleh tak? Boleh hadam tak? Okey. Balik nanti buat betul-betul jadual ni. Okey. Okey, haraf kita dah belajar ada haraf mabani, boleh? Dan ada haraf ma'ani. Apa makna mabani? Bukan tak ada mana. Mabani ni dia guna untuk konstruk perkataan. Okay. Alif bata ni iaitu alif, semua alif ba, huruf ijah, ta, sa, jim sampai ke nun. 28 huruf tu nama dia, semua nama dia huruf mabani. Untuk mengeja. Untuk ejaan. Tapi di antara huruf mabani tu ada huruf ma'ani. Huruf ma'ani ni yang ada makna sendiri, yang saya katakan tadi. Yang ada makna sendiri, yang digunakan sebagai haraf. Okey, okey, alif waya kan? Okey. Huruf ma'ani saya beritahu tadi ada pula 2. Satu amilah. Amilah ni maknanya dia bekerja. Bila ada dia, perkataan sebelum tu berubah. Ya, seperti inna. Lepas inna, Allaha. Okey tak? Okey. Dan yang kedua, tidak bekerja. Ghairu amilah. Ghairu amilah. Ataupun kita panggil mu'attal. Mu'attalah. Cuba sebut mu'attalah. Mu'attalah ni menganggur, tak bekerja. Macam kereta api terbengkalai. Mu'attal. Ataupun ghairu amilah. Sama. Okey. Amilah, amilatun, ghairu amilah. Mu'attalah. Okey. Okey. Bekerja. Amilah tu maknanya bekerja, work. Beramal. Bukan berzikir macam kita ni, tidak. Beramal tu maknanya dia mengubahkan perkataan sebelum tu baris dia. Okey? Amilah ya. Okey. Okey, yang bekerja ni ada tak, ingat tak? Ingat lagi tak? Ada A, ada B, ada C.
A untuk isim. Ingat tak? B untuk fi'il. Ingat tak? C untuk kedua-dua. Ingat dah ni. Okay. Untuk isim, ada berapa semua? 30. Tengok dalam nota. Untuk isim 16. Lebih tak? 30 lebih. Untuk isim 38. Untuk fi'il 18. Untuk kedua-duanya 11. Jadi jumlah sama sekali 67. Jadi tuan-tuan, haraf ma'ani ni semua sekali ada 80. Tolak 67. Ingat? 13. 13 inilah yang tak bekerja. Okey? So, sekarang ni, tuan-tuan, bila anda sudah faham ni semua, anda kena tengok lebih kurang 15 tajuk kecil berkenaan dengan haraf. Ingat, 15 tajuk kecil yang telah kita ajar berkenaan dengan haraf. Okay, jangan lupa ya. Ada 13 tajuk kecil dalam buku Nahwu. Yang isim tadi ada berapa? 23. Yang apa tu? Yang fi'il 15. Jadi sebelum sampai ke apa yang kita bincang tu, ya, okey. 15 ni mu'attal ni yang tak bekerja. Mu'attal lah, dia tak bekerja, dia boleh guna pada isim, pada fi'il ataupun pada apa-apa juga. Tetapi isim atau fi'il tu tak berubah. Tak berubah. Okey? Tak berubah. Makna baris tak berubah. Macam kita kata perkataan yazhabu. Yazhabu dia pergi. Itu mesti bagi depan kan. Taruh lam, dia jadi yang niyaz. Okey. Ini bekerja. Okey. Mengubahkan. Kalau taruh ma, dia tak pergi. Tapi berubah tak? Ini tak pergi juga. Ini tak pergi juga. Apa beza ini? Ini hidup, ini mati. Ini hidup. Jadi ma ni pada masa ini dia kata tak bekerja. Tak berfungsi. Ya? Tak mengubahkan baris. Makna sama. Di sini maknanya nafi, di sini maknanya jazam. Anda dah belajar ni semua ya? Okey. Okey, ada 15 topik kecil. Jadi 15 topik kecil haraf yang kita dah belajar sebelum tiba ni, dan 23 topik kecil untuk isim serta 15 topik kecil sebelum kita sampai kepada marfu', mansub dan majzur ya. Okey. Now kita sudah boleh belajar tafsir. Kita sudah boleh menjadi ahli tafsir. Sebab matlamat kita nak menjadi mufti dalam kurungan di rumah. Kita boleh keluar hukum dengan apa yang kita belajar. Kita boleh keluar hukum dengan apa yang kita belajar. Ingat, yang kita belajar ni ilmu apa? Nahwu dan yes. Anda sudah ada basic nahwu dan saraf. Ingat, yang kita belajar ni ilmu nahwu dan saraf. Nahwu dan saraf. So tajuk dia, apa guna ilmu nahwu dan saraf? Kita nak buat apa nahwu dan saraf? Setelah kita tahu jenis-jenis fi'il, perbuatan, isim dan sebagainya kan? Apa guna nahwu dan saraf? Lam yazhab. Nak baca? Nak baca? Lam haraf nafi mabni ala sukun.
yazhab fa'il mudhari' majzum bilam, majzum wa alamatu jazmi as-sukun li'annahu mufrad. Dan yang pertama sekali nahwu saraf kita nak gunakan untuk mentafsir kalimah. Okey. Kita nak tafsir. Apa makna tafsir? Analisa. Yang pertama sekali kita nak analisa kalimah. Kalimah. Kalimah dalam Quran ada berapa? Kalimah dalam Quran ada berapa? No, kalimah saja. Ada berapa jenis? Ada 3. Ada 3. Fi'il, isim dan haraf. Ini pelan-pelan ambil. Kita tidak mungkin boleh menganalisa fi'il, isim dan haraf tanpa kita mengetahui baris-baris melalui nahwu dan sarafnya. Sekarang ni faham tak? Clear tak? Jadi jangan pula hari ni awak balik tanya kenapa Ustaz alhamdulillah bagi depan. Jangan tanya. Sebab dia tak belajar nahwu. Jangan tanya Ustaz isim bagi depan ada berapa sebab. Jangan. Ada orang dah tanya. Alah baru belajar sikit nak uji nak. Jangan. Okey, tuan-tuan. Tuan-tuan ulama telah memilih dalam Al-Quran kalimah-kalimah isim yang signifikan untuk ditafsirkan. Lebih kurang 780 kalimah isim yang signifikan untuk ditafsirkan. Iaitu bila dia buka satu isim, maka dia akan tafsirkan isim tu sampai ke akar umbi melalui kalimah, melalui satu perkataan saja. Umpamanya kita ambil perkataan ni a'naq. A'naqun. Ada dalam Quran a'naq. A'naq tu leher. Tuhan guna fauqal a'naq, leher. Ini leher. Jangan risau, lepas ni kita habis. Jadi a'naq ni makna leher. Dalam bahasa mudah leher. Dia punya mufrad dia unuq, leher. Leher ni maknanya penyambung antara kepala dan badan. Betul tak? Antara kepala dan badan ni pakar bedah ni. Mana penting? Kepala ke badan penting? Yang utama. Kepala. Cuba kepala rosak sikit. Aurat miss sikit. Badan pun boleh buat kerja tak? Tak boleh. Dia bolehlah bermasalah kan. Jadi dalam Quran apa makna a'naq? Sampai dia kata bila Allah Ta'ala uji seseorang itu sampai ke leher, ujian dia sakit, orang nak mati pun dari leher nampak dia nyawa dicabut. Jadi melalui a'naq tu saja kita boleh memahami isi Quran dengan lebih hebat. A'naq. Okey? A'naq ya. Jadi tuan-tuan, okey. Mana ya? Sekejap Jadi ini buku yang telah ditulis oleh beberapa orang ulama. Dia mengelaskan 780 perkataan. Buku ni a'naq. Itu tak isim. Itu belum fi'il lagi, belum haraf lagi. Tak isim. Ya, tak isim. Umpamanya kalau ditengok perkataan ni ya. Perkataan okey. Perkataan ni. A'ma. Sebagai contoh a'ma. A'ma ni buta. A'ma. Okey. Buta. Adakah buta mata saja atau buta hati? Jadi dia sebut a'ma dalam Quran ya. Dia sebut lebih kurang 13 kali dalam Quran. A'ma. Jadi dia menceritakan dengan detail apa dia a'ma. Dan di mana dalam Quran ada dia a'ma. Sebagai contoh, cuba tuan-tuan buka surah Ar-Ra'd ayat 16.
Buka kitab hijau. Sebagai contoh ya. Buka Ar-Ra'du. Ar-Ra'du ayat 13. Ar-Ra'du surah 13. Ar-Ra'du ayat 16. Cuba baca. Ayat surah 13. Ni. Nanti page berapa carilah. Ar-Ra'du ya. Puan Fatimah dah jumpa dah? Ar-Ra'du. Page berapa? Ya? Page 320. Page 320. Ayat 16. Ni. Okey, ada. Ayat. Allahu kul man rabbus samawati wal ardi kul lillah kul afat takhastum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharran kul hal yastawil a'ma. Apa tak a'ma? A'ma ni maknanya orang buta. Orang buta bukan buta mata tapi buta hati. Kul hal yastawil a'ma wal basir. Ayat ni maksudnya sama, katakan wahai Muhammad, adakah sama orang buta mata dengan buta penglihatan? Ya, a'ma ni wal basir, ya. Okey. Nampak tak? Jadi tu tengok tak? Jumpa tak a'ma? Di bawah a'ma tu apa dia cakap? Fa'il. Fa'il tu salah satu sebab isim berbaris hadapan. Betul tak? Okey, faham tak? Tengah faham tak? Jadi ini tafsir dengan kalimah isim. Ada lebih kurang 780 isim yang dipilih untuk ada signifikan untuk kita tafsirkan. Bukan semua isim yang terpilih. Ini salah satu buku. Dan sekarang ni orang Angry Emo dah pakai. Sebab dia dah lebih 100 kali. Ya, amal ya. Okey. 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 Yang kedua tuan-tuan, yang kedua tafsir fi'il. Tafsir fi'il. Ada buku yang digunakan untuk tafsir fi'il. Tafsir kata perbuatan saja. Ya. Saya tidak dapat nak pastikan, tapi dalam satu buku lebih kurang 850 kalimah perbuatan yang digunakan untuk ditafsirkan, yang ditulis oleh beberapa buah pengarang, ya. Okey. Jadi dia mentafsirkan kalimah fa'il melalui nahwu dan saraf. Apa dia nak tafsirkan? Nanti kita jumpa tafsir. Apa dia nak tafsirkan? Nanti kita jumpa tafsir. Okey. Tuan-tuan, ada tak jadual struktur? Jadual struktur 676, 675. Ingat tak jadual struktur? Struktur, okey. Tuan-tuan, okey. Jangan lupa jadual yang saya bagi. Ni jadual ni. Ni jadual ni. Jadual ni. Ni. Ni jangan lupa jadual ni. Ustaz bagi, nanti saya fotokopi saja. Jadual ni jangan lupa. Ada ni? Ni page 67A. Nanti tuan-tuan kena luminate ni bila kita nak belajar tafsir. Ini ya. Kena luminate. 67A. Ni 67A ni. Ni ya. Ni 67A. Bila kita mengkaji fi'il, kita akan kaji sama ada dia tu struktur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 struktur. Isim ada, di sini pun isim ada, fi'il. Fi'il pun ada. Jadi kenapa perlu kita tahu? Yes, memanglah. Kita nak tahu ayat itu ayat perbuatan ke ayat isim? Ayat kata nama ke ayat kata perbuatan? Okay. Jadi ia pattern, ataupun kita kata the pattern of sentence in the Quran. Ya, jadual pattern ayat. Jadual pattern ayat. Tuan-tuan ada 5 jadual. Nanti minggu depan kita akan apa tu?
uruskan semua. Malam tadi kita uruskan di Seremban. Ada satu orang hamba Allah tu, doktor tu dia bawa apa? Laminate mesin tu. Laminate ni. Bukan Kamisah. Mu'alaf tu, Dr. Nolela Leong. Leong. Leong tu kata, Ustaz, saya dah jual semua mesin-mesin jahit. Semua saya dah jual, Ustaz. Hidup saya bahasa Arab. Dia baru belajar, dah pandai pakai main dah. Dia terlampau minat kan? Mu'alaf tu. Okey, boleh? Okey. Tentang haraf, ada tidak disebut secara mendalam. Okey. Jadi tafsir pertama untuk mentafsir kalimah. Okey. Okey. Tafsir kedua, kita mentafsir peristiwa dalam Al-Quran. Perang-perang dalam Al-Quran ada tak? Ya. Pembukaan kota-kota dalam Al-Quran ada tak? Semua ada. Ya. Benda yang berlaku sebelum wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada. Dan segala peristiwa itu sebenarnya berlaku pada zaman sehingga hari kiamat. Dalam Quran disebut tak bagaimana orang Yahudi Nasrani dia tidak akan menerima kita kecuali kita masuk agama dia, ada tak? Ada disebut kerana peringatan itu sampai akhir zaman akan diguna pakai. Yang ketiga, kita gunakan tuan-tuan untuk mentafsir tentang kehidupan sahabat. Siapa dia sahabat? Sahabat ni adalah mereka yang hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat. Nabi ada bersabda yang bermaksud sebaik-baik kurum adalah kurum saya. Mana zaman saya, di mana ada sahabat bersama Rasulullah. Betul tak? Lepas tu kurang. Lepas tu kurang. Jadi sebaik-baik zaman adalah zaman sahabat. Jadi apa dia sahabat buat sampai Nabi kata zaman ini zaman paling baik? Boleh tak kita ikut sahabat buat sekarang untuk menjadikan kita orang yang baik? Boleh tak? Cuba jawab, boleh tak? Boleh. Apa dia sahabat buat yang menyebabkan dia itu golongan yang paling baik? Ada 6 perkara sahabat buat. Kalau anda boleh ikut, kalau tak boleh ikut saya tak nak cakap. Kalau boleh ikut nak cakap. Nak tak? Saya rasa boleh ikut. Sampai hari kiamat pun boleh ikut. 6 perkara yang sahabat buat menjadikan Rasulullah kata 6 ini menjadikan Rasulullah kata terbaik. 6 terbaik. Okey. Jadi dalam Quran lah menyebut tentang perkara-perkara yang dibuat ini oleh sahabat ni. Semua dari Quran. Dia tak ikut lain, dia ikut Quran. Sebab itu Nabi kata taraktu fikum amraini. Saya tinggal kepada kamu semua 2 perkara. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya sehingga hari kiamat kalau kamu masih berpegang pada 2 ini, iaitu Quran dan hadis. Jadi Quran dan hadis. Jadi Quran dan hadis duduk pada perkara tafsir sahabat. Siapa dia sahabat? Sahabat ini adalah orang yang walaupun sekecil-kecil mana pun dia hidup pada zaman Rasulullah. Mana kalau lahirlah dia hari ini, besok Rasulullah meninggal, sahabat. Maknanya dia sempat bersama dengan ayah dia, dengan datuk dia, yang datuknya sempat bersama dengan Rasulullah SAW. Okay. Jadi tuan-tuan, tafsir sahabat ada, amalan sahabat ada 6 perkara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Yang pertama sekali, sahabat dia mengatakan bahawasanya dia berpegang kepada, dia panggil Al-Quran. Tak akan lari dari Al-Quran. Apa Quran kata dia akan ikut. Boleh tak kita pegang pada Quran? Dia kata kalimah yang baik. Ataupun dia kata kalimah thayyibah. Mana thayyibah?
baik. Dia berpegang pada kalam yang baik. Ada 5 lagi. Kalau anda boleh ikut prinsip ni, baguslah. Okey. Okay. Yang kedua, dia menguasai ilmu. Sahabat mengejar ilmu. Itu salah satu ciri sahabat. Jadi anda ini ciri sahabat lah. Mengejar ilmu. Ya, tinggal dunia sebentar untuk ilmu yang kekal. Kerana ilmu dan amal itu 3 perkara yang akan kita tinggal bila kita telah meninggal dunia, dan kita bawa balik ke sana. Betul tak? Okey. Ilmu dan amal. Okey. Ilmu dan dipanggil zikir. Orang yang berzikir ni adalah orang yang berilmu. Ya, menyebut nama Allah. Yang ketiga, sahabat mengamalkan niat. Niat yang ikhlas. Sebab itu dalam Quran satu surah dinamakan ikhlas. Ya. Qul huwallahu ahad, ya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishin. Jadi tuan-tuan, kita nak memahami ni semua, kita tak boleh faham tanpa nahwu dan saraf. Ingat punca ni nahwu dan saraf nombor 1 ni. Ini syarat orang itu alim kalau dia ada ilmu nahwu dan saraf. Okey, nampak dah tu kepentingan nahwu dan saraf tu. Jadi tuan-tuan dan puan ni telah jadi orang alim dah ni. Okey. Kemudian yang keempat, solat yang khusyuk. Solat yang khusyuk. Solat yang khusyuk. Okey, yang kelima, sahabat-sahabat dia memuliakan sesama Islam. Sesama Islam. Okey. Maknanya caring, okey. Dan yang akhir sekali, inilah yang saya nak suruh anda buat. Tabligh. Yang ini majoriti orang sekarang tak buat. Mengajar macam saya buat. Menyampaikan ilmu. Sebab itu anda kena cari pelajar sekarang. Siapa yang dah ready, beritahu ustaz. Tajuk dia Jawab Majrur. Dan tuan-tuan, okey tuan-tuan, kita berhenti setakat ni ya. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini minggu depan. Kita berhenti setakat ini. Kita analisa ini. Hadam ini sebagai gelantru. Okey. Yang pertama, sahabat berpegang kepada Al-Quran. Al-Quran. Jadi, okey, bila Al-Quran, ayat Quran. Okey, ayat Quran ke? Okey. Wahyu yang Nabi terima daripada Allah, yang menjadi pegangan sahabat yang paling utuh sekali selain daripada yang lain-lain itu, bila Nabi terima la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Okey. Nabi terima ayat ni, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Okey, bagi contoh. Okey, ini satu saja yang kita padam ni. Ya. Ini pun ada ayat tau. Ini pun ada ayat, ini pun ada ayat, ini pun ada ayat, ini pun ada, ini pun ada. Tapi kita ambil tajuk pertama. Kalimah thayyibah yang pertama iaitu ayat Al-Quran la ilaha illallah. Okey. Ini ayat pertama daripada lebih kurang 28 ayat. Okey, ayat pertama. Ayat pertama yang Nabi terima daripada 28 ayat yang terpilih. Ayat lain lagi ada tapi tak pilih. Okey, ayat pertama di bawah tajuk pertama kalimah thayyibah. Okey. Jadi bila Nabi balik, okey, Nabi berjumpa dengan sahabat. Nabi jumpa dengan Khadijah. Okey. Ni Nabi jumpa dengan sahabat. Ya, mungkin Nabi jumpa dengan Khadijah, Nabi jumpa dengan Umar, Nabi jumpa dengan Ali, Nabi jumpa dengan Abu Bakar, dan sebagainya. Okey. Apa Nabi kata? Wahai Umar, kan ya? Ya Umar, malam tadi
aku menerima ayat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey? Umar terima. Ya, tak tak? Umar ni sahabat tak? Lepas tu dia balik jumpa Ali pula. Ya Ali, malam tadi aku menerima ayat dari Allah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Boleh? Okey, lepas asar nanti Nabi jumpa pula Abu Bakar. Ya Abu Bakar. Ya Abu Bakar. Aku terima ayat La ilaha illallah. Betul tak? Jadi Ali pun buatlah hadis. Dia kata, aku dengar Rasulullah bercakap kepada aku tadi bahawasanya sebaik-baik ucapan ialah La ilaha illallah. Itu dah jadi hadis. Bukan ayat Quran lagi, dah jadi hadis. Jadi bila jadi hadis, kita dengarlah macam ni rupa hadis. Umar. Betul tak? Dari Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala. Dari Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah telah bersabda kepada dia. Okey, dia terima la ilaha illallah. Tapi dia kata, wahai sahabatku, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang mana ayat? Yang mana ucapan Nabi? Okey, bila masa kita dengar ni? Ketika kita tahlil afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu hadis dari sahabat. Itu hadis tu. Tapi yang ayat Qurannya yang ini. Semulia-mulia zikir, ingatlah wahai sahabatku bahawa dia la ilaha illallah. Maka sebutlah 100 kali. Ingat ke tak? Ingat. Jadi tuan-tuan, jadi satu ayat Quran yang turun, ya, yang turun ni Nabi menerangkan satu ayat itu kepada beberapa orang lagi, dan beberapa detail Nabi terangkan. Bila Nabi turun satu ayat, Nabi akan terangkan dengan detailnya apa maksud la ilaha illallah. Faham tak ni? Satu ayat dia terangkan what is la ilaha illallah. Jadi bila Nabi terangkan, mungkin Nabi terangkan kepada Umar exactly sama, exactly yang sama. Tetapi bila Nabi explain tentang apa dia maksud la Allah, itu mungkin berbeza. Bunyi dia beza. Dia terang pada Bakar satu hadis. Umar dia ceritakan tentang apa dia la ilaha illallah. Dia ceritakan, okey? Okay. Sebagai contoh. Bagi contoh ya. Bagi contoh. Kita pernah dengar tak apa tu kita pernah dengar bila hadis Nabi menyebut bahawasanya pernah dengar tak satu hadis Nabi sebut an Abi Hurairah. Itu pada Abi Hurairah, sahabat ya, radhiyallahu anhu, annahu qal, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi berkata al iman bid'un. Pernah dengar? Iman itu mempunyai 70 cabang. Ada tak? Pernah dengar tak? Yang paling tinggi sekali adalah la ilaha illallah. Itu salah satu. Itu salah satu daripada lebih kurang 30 hadis. Lebih kurang 30 hadis. Sebagai contoh ya. Sebagai contohnya dia kata al-iman ada 70 cabang dalam surah ya. Satunya la ilaha illallah. Ini diambil daripada ayat ini. Jadi
Nabi menerangkan tentang la ilaha illallah tu secara panjang pula. Iman itu ada 70 cabang. Cabang yang paling penting sekali la ilaha illallah. Jadi tuan-tuan, apa hubungan nahwu saraf ini? Jadi apabila kita mengkaji hadis ini hadis ini dari sahabat, dengan sendirinya kita akan tahu hadis ini datang dari punca ayat ini. Boleh? Dan ayat ini ada nahwu dan saraf tak? Ada. Kenapa ilaha bagi atas? Kenapa illallah bagi atas? Ada. Ini istisna, inilah nafi. Ya, ini ilaha isimlah. Ini illa istisna. Ini Allah mustasna bi illah. Itu nahwu dan saraf. Itulah yang kita belajar sekarang ni. Ingat, hadis ini diturunkan pada masa ini disebabkan oleh turunnya ayat la ilaha illallah. Ada tak kita dengar hadis mengatakan bahawasanya al-imanu yang pertama, saya pun lupa dah hadis yang khusus berkenaan itu. Dia kata apa tu? Okey, hadis itu. Okey. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Benar tak? Dia maksud man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang berkata la ilaha illallah masuk syurga. Itu hadis. Hadis tu berpunca daripada perkara pertama tadilah. Ya. Amalan sahabat. Jadi amalan sahabat yang pertama adalah kita meyakini kepada kalimah-kalimah thayyibah. Ini yang saya nak buat yang katakan tajuk baru tu hari ni ya. Kalimah-kalimah thayyibah. Jadi sebab turunnya keluarnya hadis ini adalah berpunca daripada turunnya ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi amalan pada sahabat. Ingat, ini salah satu daripada amalan pada sahabat ya, yang menjadi sahabat itu di kalangan insan yang terbaik pada zaman Rasulullah SAW. Okey, saya rasa dia banyak dah ini kan. Ya. Okeylah, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zaramtu nafsi fa'fili fa innahu la ya'qulu illa anta Allah. Anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi fa'fili fa innahu la birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya hayyun ya qayyum ya qahhar ya jawad ya syatta ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.